Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hib waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa ba'du, qala asy-syaikh al-muallif asy-syaikh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Fa'ala talibil ilmi ay yakhtara as-suhbata as-salihah fala yukhalid illa man yufiduhu aw yastafidu min. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Makanatul Ilmi wal Ulama wa Adabu Talibil Ilim, martabat ilmu dan ulama dan adab-adab penuntut ilmu. Kita sampai, kalau tak silap saya, di muka surat 70, iaitu adab yang ke-11, memilih sahabat yang soleh. Selesai. Kalau tak silap, itu kita bincang tentang memilih guru. Adab yang ke-10, pentingnya seseorang itu memilih guru. Sekarang memilih teman, sahabat yang soleh. Fa'ala talibil ilim ay yakhtara as-suhbata as-salihah. Penuntut ilmu itu hendaklah pandai memilih sahabat. Fala yukhalid illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Maka jangan dia itu bergaul dengan orang yang tidak baik tingkah lakunya, wataknya, akhlaknya. Sebaliknya, bergaullah dengan orang yang boleh memberi faedah atau kita dapat mengambil faedah darinya. Mungkin wallahu a'lam, dari segi terjemahan itu ada sedikit yang kurang tepat. Sebab bergaullah dengan orang yang boleh memberi faedah atau kita dapat mengambil faedah darinya, sama je. Orang itu memberi faedah kepada kita atau kita dapat mengambil faedah daripadanya. La'alla sawab, barangkali. Mungkin juga terjemahan dia tepat, kefahaman saya yang tak tepat, boleh jadi juga. Tapi yang saya faham adalah janganlah kita itu bercampur gaul kecuali dengan orang yang kita boleh memberi faedah kepadanya atau orang yang kita boleh mengambil faedah daripadanya. Salah satu daripada dua kemungkinan. Tapi kalau kita berkawan dengan dia, kita nasihat pun tak makan, kita ajak mengaji pun tak mau, kita ajak buat ketaatan pun dia menolak, maksudnya kita tak mampu memberi manfaat kepada dia, maka tak ada faedah kita berkawan dengan dia. Ataupun sebaliknya, kita dapat mengambil faedah daripada dia. Bila kita berkawan dengan dia, selalu dia ajak kita pada perkara yang baik, selalu kita buat kesalahan, dia tegur. Kalau kita ada sesuatu yang kita tak tahu, dia tolong bagi tahu. Itu kita ambil faedah daripada dia. Jadi kalau salah satu daripada dua ini ataupun kedua-duanya berlaku, maka elok kita berkawan dengan orang itu.
Tapi kita ambil faedah daripada dia pun tak boleh. Dia nak ambil faedah daripada kita pun tak dapat. Atau istilah yang agak kasar sikit, kalau kita dapat kawan yang bodoh sombong. Bodoh okey lagi. Bodoh kita boleh bagi manfaat pada dia, yufiduhu, dengan cara kita mengajar dia. Sombong pula tu, oh susah. Jadi kita mengajar dia tak terima. Dia kata, kau apa tahu, aku makan garam dulu pada engkau. Kita dah fikir apa kena-mena garam dengan yang tegur tadi. Makan garam lebih dahulu lebih alim ke? Tak semestinya. Tapi kalau dia cerdik dan dia sombong, boleh tahan lagi. Sepatutnya tak sombong lah, tapi boleh tahan lagi sebab dia cerdik, dia pandai bagi ilmu pada kita. Sombong tu kekurangan dia, tapi dia pandai. Apa masalah kita tak tahu, dia boleh bagi tahu. Tapi kalau combine dua-dua, sudahlah bodoh, sombong lagi, itu mungkinlah termasuk dalam yang kita tidak boleh ambil faedah, yang kita tidak boleh ambil faedah daripada dia, dan dia pun tidak ambil faedah daripada kita. Kalau begitu, tidak perlulah bergaul dengan orang seumpama ini. Ini bukan masalah penting diri sendiri. Mungkin orang kata, oh kalau macam tu, macam kita selfish lah. Pilih nak berkawan dengan seseorang itu, nak tengok dulu faedahnya. Ya memang begitu. Sebab kehidupan kita ni sekali lalu saja. Bukan kata sekali ni kita hidup, kita bergaul tak apa-apa, nanti hidup lagi sekali, kita bergaul macam lain pula. Tak, sekali saja peluang kita. Dan memang sahabat yang kita bergaul itu akan memberi kesan kepada jiwa kita, malah memberi kesan kepada pendirian, akhirnya tabiat kita. Berarti tengok, banyak orang yang kadang-kadang jadi dia tu melencong disebabkan persekitaran dia, kawan-kawan dia. Wa in tu'arrad lis-suhbati may yudayyi'u umrahu ma'ahu wala yufiduhu wala yastafidu minhu wala yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi falyatalattaf fi qat'i isyratihi min awwalil amri qabla tamakkuniha li'anna at-taba' sarraqa fa idza tamakkanat asurat izalatuha. Sekiranya telajak kita dah berkawan, ni ceritanya kalau belum berkawan, belum memilih kawan. Hatta kalau kawan dalam Facebook pun, kalau dia add, Allah alam lah ini, kalau saya pertama saya check juga siapa common friends. Kalau tak ada common friends, kita risau, kok dia ni apa, nak tipu kita ke, nak mengintip ke, apa ke, dia orang panggil cyber trooper ke, macam-macam. Tapi kalau dia introduce, walaupun tak ada common friend, kata dia, "Tuan Ustaz, saya ada tanya soalan masa di Masjid Nazar." Kita ingatlah. Dan lagi satu, kadang kita tengok posting dia tu. Kan dalam Facebook dia ada posting-posting. Kita boleh tengok fikrah dia, fikiran dia tu kat mana. Dan likes, apa yang dia likes. Kalau dia like lama-lama web yang pelik-pelik tu, cuma kita risau. Dan lebih lagi kalau dalam kehidupan yang nyata ni, kalau kita ada pilihan, tak, cerita ni dah terlajak, dah berkawan namun dengan orang yang suka mensia-siakan umur dan tidak memberi manfaat, serta tidak dapat mengambil manfaat daripadanya, maka putuskanlah hubungan dengannya secara perlahan-lahan dan lembut. Maksudnya janganlah terus-terus putuskan macam tu saja secara mengejutkan. Dia akan jadi tertanya-tanya, apa hal ini, apa salah aku, apa yang aku dah silap cakap. Tapi secara perlahan-lahan kurangkan. Mungkin kalau dia ajak kepada benda-benda yang lagu, yang sia-sia tu, kata minta maaf, saya kebetulan ada kerja, kebetulan ada komitmen lain, pelan-pelan lah. Jangan terus dengan kasar kata kalau berkawan kau ni tak ada faedah. Allah, jangan macam tu. Siapa tahu satu masa dia akan dapat hidayah melalui kita. Kalau dah cut macam tu, awal-awal putus terus persahabatan tu. Ini cuma dia putus secara perlahan-lahan sebelum perwatakan kawan tadi itu menular.
Kerana watak seseorang itu sangat cepat mempengaruhi sahabatnya. Berarti tengok, malah kadang-kadang bila seseorang itu berkawan dengan seseorang, cara bercakap pun terpengaruh. Kita pernah tengok orang-orang yang buat bisnes lah biasanya, perniagaan. Jadi kadang-kadang dia tu terikut-ikut dengan bisnes partner dia. Kalau bisnes partner dia tu bercakap mungkin bakal di tangannya macam tu, akhirnya dia pun jadi macam tu. Kalau dia bercakap menggetap-getap bibir macam tu, tak lama dia pun jadi macam tu. Itu maksudnya perwatakan itu bila kita berkawan dengan seseorang cepat menular. Yang paling kita berkawan dengan pasangan hidup kita lah. Dulu masa kahwin lain, dah lama kahwin kita pula jadi perangai macam dia, dia pula jadi perangai macam kita. Elok lah tu, serasi. Perangai bukan maksudnya lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki ya. Maksudnya perangai-perangai tertentu tu, kalau dulu kita tu tak pengemas, dah berkahwin dengan isteri yang pengemas, akhirnya terikut-ikut macam tu. Ataupun sebaliknya, isteri jadi selekeh. Dan kalau sudah menular, maka susah untuk dilepaskan. Itu tabiat. Lebih-lebih lagi wa'alaikumsalam kalau kawan dengan orang yang isak dadah. Pengaruh kawan lagi, pengaruh dadah tu lagi. Kan dadah tu dia adiktif. Dia menyebabkan orang tu ketagih. Sebab tu selalu kita jumpa kes-kes orang yang dah tersilap pilih kawan, kawan dia tu penagih dadah, nak sembuh tu bukan main payah. Padahal orang tu dia sendiri nak bertaubat katanya, tak nak dah. Tapi pengaruh kawan, pengaruh ketagihan itu menyebabkan patah balik. Waliyakun man yashabuhu yajtami'u fihi hadzal khisal as-salah al-aqlu ad-diyanah at-tuqa al-war'u kasratul khair wa qillatul syarr husnul khuluqi qillatul mumarah in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anahu wa in ihtaja wasahu wa in dojara sabbara. Dan biarlah bersahabat itu memilih orang yang memiliki watak-watak berikut. Kalau tak dapat semua pun, maksudnya kebanyakan daripada watak ni ada pada dia. Pertama, berkawan dengan orang yang baik. Bukan dia orang suka, istilah utaranya dia kata pedajai kita. Maksudnya tipu kita. Istilah orang KL kencing. Kawan, kencing kawan. Yang baik. Dan berakal. Kadang-kadang kawan yang baik ini kurang akal pun menyusahkan kita pula. Ada tindakan-tindakan dia tak bijak tu sama-sama menyusahkan walaupun dia baik. Dan kuat pegangan agamanya. Kalau sembahyang tak, bulan puasa pun makan di siang hari dan seumpamanya, itu elok kita jauhkan, kecuali kalau kita mampu berdakwah kepada dia. Tu yufiduhu tadi tu, dia mampu memberi manfaat. Bertakwa maksudnya dia ada takut kepada Allah. Kalau nak catatan 4 perkara yang Sayyidina Ali karamallahu wajhah menerangkan takwa, supaya kita tahu apa dia takwa. Pertama, kata Sayyidina Ali, takwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada al-jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dia beramal sebagaimana yang dikupas, yang diistimbat, yang difahami oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Orang tu dia boleh ridha dengan habuan yang sedikit, mengenangkan yang sedikit itu adalah kurniaan Allah, dia ridha. Bukan tak berusaha, berusaha. Tapi kan kadang-kadang yang berusaha pun tak dapat banyak. Macam-macam promosi dah buat, dah letak iklan lagi di billboard, dah tebar flyers, dah itu dan ini, tapi penghasilan tak setara mana. Ketika itu dia tidak sampai menentang takdir Allah, dia redha. Dan ciri terakhir daripada bertakwa, ciri yang keempat, al-istidad li yaumir rahil, bersedia untuk hari berpergian. Maksudnya hari berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Ada kawan yang macam tu elok.
Kalau dia hidup macam tak disempadani oleh mati, payah. Sebab kita ni selalu seolah-olah merasakan mati itu cuma berlaku pada orang lain. Seolah-olah begitu. Kita tahu kita akan mati, tapi tak terasa. Sebab tu kadang-kadang kita kena fikir. Saya rasa saya pernah cerita kisah perbualan saya dengan satu tuan ladang yang dia jual kambing untuk akikah, kurban dan sebagainya. Saya dah booking satu kambing. Lalu tuan ladang spray merah, cat merah pada kambing tu. Tandanya kambing ni dah ada orang booking untuk disembelih, katakan seminggu lagi. Jadi hari yang saya datang tu nak sembelih kambing, kata dia stok baru sampai. Ada stok baru sampai, kalau memang tambah sikit duit dapat kambing yang lagi banyak daging dia, lagi elok. Saya kata okey juga, boleh lah. Jadi akhirnya kambing yang ditanda tak disembelih, sembelih kambing yang baru sampai. Kata saya, panjang umur lagi kambing punya, kambing yang dah kena spray tu. Tapi dijawab oleh tuan ladang ataupun yang jaga ladang tu, kata dia, kambing sini tunggu mati je bang. Maksudnya tak hari ni, besok, tak besok lusa, dah memang ceritanya kambing tu disembelih. Tapi ada seekor tu panjang umur sikit, sebab dia tu manja. Kambing tu manja, dia macam pet, dia datang gesel pada orang. Jadi tuan dia tu tak berapa sampai hati nak sembelih. Kata dia kalau ada orang sanggup bayar 3,000, dia jual untuk disembelih. Rupanya buat akhlak baik ni pun paling panjang umur juga kambing. Tuan tu jadi kesian. Jadi bila dia kata macam tu, bila dia kata kambing di sini tunggu mati, jadi spontan terkeluar pada mulut saya kata, kalau macam tu macam kita lah. Kita duduk atas dunia ni tunggu mati juga. Cuma kita tak tahulah siapa yang malaikat dah spray. Mungkin kita yang dah dispray oleh malaikat, habuannya minggu depan nak ambil. Jadi kalau kita ingat macam tu, tak adalah kita ni terlampau tajak sangat. Kalau dah penghujungnya mati itu kan lain. Dan selalu contoh yang saya bagi adalah berkaitan dengan orang yang dah tahu dia nak mati, kan lain. Banduan akhir itu bila dia beritahu minggu depan akan dijalankan hukuman mati, kan dah lain jiwa dia. Dan saya diberitahu oleh orang-orang yang melawat ke penjara, yang diterangkan kepada mereka cara perjalanan tu, biasanya banduan Islam akan digantung pagi Jumaat lepas solat subuh. Dan katanya selepas daripada bagi salam dan sehingga dia digantung tu, SOP dia 50 second. Bayangkan macam mana sembahyang dia yang terakhir tu. Kalau dia tu datang kesedaran lah, kalau dia tu masih tak terima hidayah, lain lah. Tapi kalau dia dah dapat hidayah, macam mana agaknya sembahyang dia yang terakhir dalam keadaan dia tahu 50 second selepas dia bagi salam habis. Kan lain solat dia. Jadi kita sekali-sekali ingatkan kepada diri kita, sallu salatal muwaddi'. Sembahyanglah kamu tu sembahyang orang yang dah ucap selamat tinggal, sembahyang terakhir. Sebab boleh jadi sangat sembahyang kita tu sembahyang kita yang terakhir, tak ada jaminan. Ada sahabat kita imam di Rawang, di Bukit Sentosa Rawang, sembahyang subuh pagi tu, dan dia pun selesai mengajar kitab bab jenazah. Dia mengajar kitab pada jemaah bab jenazah. Petang tu, tengah hari tu dia nak pergi jadi imam salat zuhur, aksiden, kemalangan, koma beberapa hari dan meninggal dunia. Maksudnya solat subuh dia tu solat subuh yang terakhir. Sama macam kita, mungkin solat kita yang terakhir solat subuh tadi, mungkin solat zuhur nanti. Pasti ada solat kita tu yang terakhir, pasti ada makanan kita tu yang terakhir, pasti ada pertemuan kita tu yang terakhir. Cuma kita tak terasa. Ada orang terasa. Ada satu orang dia cerita 15 tahun dia ni berada dalam parti DAP, tapi orang Islam, orang Penang. Jadi satu masa, satu pertemuan, ada perbincangan yang nak menjadikan Kristian tu sebagai agama kepada negara kita. Sebab dia orang dalam, dia ada dalam majlis tu. Dan nak melantik satu masa Perdana Menteri itu daripada orang Kristian. Itu agenda jangka masa panjang yang dibincangkan. Jadi dia masa tu dia macam blink, dia macam something not right.
Padahal dia dah 15 tahun. Dan cerita dia sepanjang 15 tahun dia dalam parti itu, dia dah pergi macam-macam kursus, termasuk yang dianjur oleh orang-orang Yahudi dan sebagainya. Dan antara yang dia diajar adalah every time bangun daripada tidur, 10 minit yang pertama tu baring dulu di katil dan fikir macam mana nak hancurkan orang Melayu, orang Islam di Malaysia. Itu dia di-train. Tapi malam tu bila dia dengar macam tu, dia macam dah terlampau tak boleh diterima. Dan dia kata memang pada masa 15 tahun tu, orang yang dia paling benci ialah orang Melayu Islam. Dia sendiri Islam. Mamak Penang. Dia sendiri Islam. Bila macam tu dia 2 hari dia tak senang duduk. Dan isteri dia pun tanya, what happened? Tak tahu lah, dia kata tak sedap badan apa, dia bagi alasan. Tapi sebenarnya jiwa keislaman dia yang masih ada sisa baki-baki tu berlawanan dengan apa yang dia dengar tu. Maksudnya, adakah saya nak jadi part of this thing? Nak convert Malaysia ni sepatu masa negaranya adalah negara Kristian. Jadi akhirnya dia mengaku pada isteri dia. Dan rupanya dia ni ditrain oleh orang-orang Yahudi mengatakan don't trust anyone, even if that person is your spouse. Jangan percaya sesiapa pun, walaupun orang tu pasangan hidup kamu. Jadi isteri dia tak tahu aktiviti dia. Isteri dia tahulah dia pergi dinner, dia pergi meeting, dia pergi office. Tapi apa agenda yang dia sedang nak jayakan itu isteri dia tak tahu. Jadi akhirnya dia dah tak tahan, dia luahlah pada isteri dia. Orang perempuan lah, bila dengar menangis. Tapi diam, tak cakap apa, tak komen apa. Sampai dia cerita habis apa yang aktiviti yang dia lakukan dengan parti ni sepanjang 15 tahun dia jadi ahli. Dan dia dapat bayaran lumayan, 20,000 sebulan. Basic. Belum capai allowance lagi. Capai allowance ada 5,000. Dan orang ni bukan orang yang terkenal. Bukan orang yang dijadikan ikon, dia tak muka di sana kemari, tak. Bayangkanlah kalau orang yang dah jadikan ikon, yang ada kedudukan, barangkali dia bayar lebih lagi. Tapi dia saja lebih kurang 25,000 lah campur allowance pada masa tu. Akhirnya dia kata selepas dia habis cerita, barulah isteri dia keluar satu perkataan saja, atau satu ayat saja. Dia kata tak sangka, dia kata 21 tahun ni rupanya saya I'm married to a traitor. Saya rupanya duk kahwin dengan seorang pengkhianat, dia kata. Jadi mula-mula daripada itu dapat kesedaran, akhirnya dibuat report polis. Mungkin ada sebagian pada tuan-tuan masih ingat lagi, masuk TV apa. Dan masa tu ada seorang ahli politik yang ada kedudukan, kalau disebut nama memang tuan-tuan kenal. Bukan nak cerita yang politik tu, jadi tak payah sebut nama lah. Datang dia jumpa, jadi dia pun lega, alhamdulillah. Ada teman seagama yang datang jumpa, dan orang ni pun pada masa itu mewakili sebuah parti Islam. Dia rasa inilah peluang untuk dia curahkan. Jadi sampai-sampai dia duk sangkakan kawan dia akan convert dia. Ni cerita pasal kawan. Kawan tu pula duk maki hamun dia. Baik punya maki hamun. Sebelum tu dia kena maki hamun dengan Ketua Menteri pasal orang putih. Ni dapat bahasa Penangnya maki hamun. Keluarlah selibah-selibah Penang tu, wallahualam. Jadi dia kata, pasal apa? Pasal apa? Ni dia pun nak mengacam agama kita. Jadi jawab kawan dia tu, yang ada kedudukan, yang ada nama, tak apa, janji kita dapat Putrajaya. Jadi akhirnya Putrajaya tu lebih penting pada agama. Akhirnya dia ni mulalah dedahkan, dia ditawarkan melalui orang tadi, ditawarkan, kata dia, hang pergi ke Australia, kami bagi hang 1 juta offer untuk hang tarik balik report polis tu. 1 juta, hang pergi Australia, duduk sana sengak. Cuma sebelum hang pergi, hang buat press conference satu, kata hang ni dipaksa oleh orang-orang tertentu atau kumpulan orang tertentu untuk buat report polis tu. Kumpulan tertentu paksa hang. Dia pasal apa pula? Aku tak kenal pun. Apa hang cakap ya? Lepas tu kami pandai-pandai spin lah. Hang cakap dulu. Jadi itu cerita dia. Akhirnya dia ni dianggap sebagai ancaman kepada parti. Sebab dia orang dalam, dia tahu all the inner workings, dia tahu, dan dia akan mendedahkan.
Kata dia dah beberapa kali lah cubaan bunuh dia dengan asid, dengan pisau, dengan pistol dan sebagainya, sehingga kan sekarang ni dia ke mana-mana terpaksa dikawal oleh polis sampai sekarang. Kejadian ni dah banyak tahun. Saya nak relate ni di sini. Oleh kerana keadaan dia macam tu, setiap kali dia nak keluar bekerja atau sebagainya, dia akan pesan pada isteri dia, dia kata, "Had ni saya keluar hidup, balik belum pasti, balik masih hidup atau balik sebagai mayat. Kalau ini perpisahan kita terakhir, dia adalah bagi pesan begini. Sebenarnya setiap daripada kita pun macam tu. Cuma kita tak terasa lah sebab kita tak diugut bunuh, kita tak pernah ditembak, tak pernah dibaling pisau dan sebagainya. Tapi setiap daripada kita pun sebenarnya bila kita keluar daripada rumah, itu boleh jadi pertemuan kita yang terakhir dengan keluarga kita. Boleh jadi kita nanti kembali sebagai mayat. Lepas tu ada orang dalam Facebook dia tak letak nama sebenar. Dia letak di situ bakal jenazah. Betul juga. Setiap daripada kita ni bakal jenazah. Kalau kata bakal haji, alhamdulillah, bakal haji. Kalau bakal jenazah tu agak kurang senang, tapi itu hakikat. Jadi kalau ada sahabat kita yang macam tu, yang bertakwa, yang dia bersedia untuk kematian dia, dan dia juga mendorong kita untuk sama-sama bersedia, alhamdulillah, berkawan dengan dia. Dan orang ni kalau boleh, orang yang warak lah. Warak ni dia ada 3 peringkat. Satu, warak orang macam kita ni, orang awam macam kita ni. Warak kita adalah menjaga diri daripada jangan melakukan perkara yang haram. Jaga diri kita jangan sampai terjerumus dalam perkara yang haram. Itu dia anggap warak. Ada warak yang peringkat yang lebih tinggi sedikit, iaitu orang-orang yang kita panggil khawas, ya, orang-orang yang lebih khusus. Mereka ni menjaga diri hatta daripada perkara yang syubhat. Perkara tu kalau ikut standard syaraknya masih halal lagi, tapi ada qil mengatakan tak halal, ada yang mengatakan makruh, itu pun ditinggal. Itu warak standard yang pertengahan. Ada warak yang ini barangkali bukan standard kita lah, tapi ada orang-orang yang pakai standard ni, khawasul khawas. Warak ni asalnya menjaga diri. Ya tawarrak maksudnya menjaga diri. Menjaga diri pada perkara yang haram, itu level kita. Menjaga diri daripada perkara yang haram dan syubhah, itu level yang atas lagi. Mungkin kita akan sampai ke situ. Warak yang lebih tinggi daripada itu adalah menjaga diri daripada setiap perkara walaupun halal, tapi yang dinampak tak membawa dia hampir pada Allah, pun dia tak mau buat. Misalnya makan banyak, buffet dah bayar, makannya lah banyak mana selagi boleh sumbat, halal, tidak haram. Tapi dia dah fikir, aku makan banyak ni bawa aku hampir pada Allah Ta'ala tak? Lepas-lepas terawih pun tak jadi 20 rakaat, 8 rakaat pun jenuh sebab dah makan banyak masa buffet tadi. Jadi dengan itu dia pun warak daripada makan yang banyak walaupun itu adalah halal. Itu standard warak. Jadi kalau ada kawan kita yang warak sekurang-kurangnya dengan standard yang paling basic pun, elok kita berkawan dengan dia. Dan banyak kebaikan dan sedikit keburukan. Ini petua dia. Nak cari kawan yang baik semua, kita pun tak baik semua. Nak cari pasangan hidup yang sempurna, kita pun tak sempurna. Tapi kalau kita boleh jumpa orang yang lebih banyak kebaikan berbanding keburukan, alhamdulillah, terimalah dia sebagai kawan. Kita ambil faedah daripada kebaikan-kebaikan dia, dan kita sabar dengan keburukan-keburukan dia. Tapi kalau banyak keburukan daripada kebaikan, itu elok kita jauhi. Husnul khuluq, elok akhlak dia. Qillatul mumarah, kurang sangat nak bergurau. Bergurau juga, tapi tak adalah memanjang bergurau. Hari-hari slipper kita nak kena cari, disoroknya. Nak sembahyang pun main tarik kain lagi. Kok macam budak-budak. Budak-budak biasalah, kau tarik kain aku tarik kain kau. Ini dah ada cucu, main tarik kain lagi sebelum sembahyang. Jadi itu namanya terlampau banyak bergurau. Tapi kalau sedikit, kalau langsung tak bergurau pun stres juga kita. Macam askar menjang, serius askar pun bergurau. Tapi kurang. Bergurau dia tu dalam qadar yang sesuai. Dan sekiranya dia lupa, dia tu maksudnya kita lah, zakarahu, kawan tu nanti ingatkan dia. Ada kawan dia lagi seronok tengok kawan dia lupa, padam muka. Sagi dia kena marah tu dengan buah dia, tak buat kerja, dia lupa tu. Patut dia lupa, ingatkanlah, hang dah siap belum? Bos suruh siapkan tu meeting punya report.
Oh ya, aku lupa, nasib baik hang ingatkan macam tu. Tak, dia tengok syok. Dia kena marah tu. Minggu depan kena marah tu, dia duduk syok, tak ingat tu kerja dia. Dia tak ingatkan kita. Itu dalam bab kerja dunia. Dalam bab akhirat pun kita tak sembahyang, dia tak ingatkan, dia tak ingatkan kita. Kawan yang baik, bila kita lupa dia ingatkan. Tapi jangan kita marah pula. Ada orang sensitif, bila ditegur dia marah, sedangkan dia seolah-olahnya bila dia berjalan ada lubang, orang kata hati-hati lubang tu, jangan marah. Orang tu concern dengan kita. Tapi kalau dia duduk tengok, nak tunggu dia jatuh pakat nak gelak, tu yang sepatutnya kita marah. Tapi ada orang dia marah. Aku semayang 40 tahun tak pernah orang tegur. Hang pandai-pandai tegur aku, kaki tak betul lah, tu tak betul. Hang alim sangat lah. Padahal eloklah dia tegur. 40 tahun dah kita semayang tak betul. Dia tegur tu, semayang kita jadi sah balik. Patut kita ucap terima kasih pada dia. Wa in zakara a'anahu. Kalau kita ingat, dia tolong pula. Tadi kalau kita lupa, ni kita ingat, dia tolong kita buat kerja, dia tolong kita lakukan satu tugas. Wa in ihtaja, kalau kita berhajat kepada dia, dia akan membantu. Dan sekiranya dia dojara, dia tulis di sini sedang sedih. Dojara ni asalnya macam menjerit-jerit, ya? Dalam keadaan yang keluh kesah, dalam keadaan marah, dalam keadaan yang terlampau sedih, maka dialah orang yang mensabarkan dia. Bukan dia pula tambah. Kita duduk tengah marah, dia tu hang patut pergi pelupuh dia. Macam tu tak boleh biar. Lagi masuk lokap, kita seorang masuk, bukan nak masuk sekali dengan kita. Dia duk instigate kita. Patutnya kita, dia kawan yang baik ni dia kata sabarlah. Hang jadi kes polis pula, hang duk buat dia, hang report polis lah. Kan itu elok. Sebab kita tengah marah, kalau dituang lagi dengan minyak tu lagi teruk. Qala Yahya ibn Mu'az rahimahullahu ta'ala, bi'sas sadiq tahtaju an taqula lahu uzkurni fi du'aik wa an ta'isha ma'ahu bil mudarah aw tahtaju an ta'tazira ilaihi. Ini macam kesimpulan yang diberikan oleh seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az rahmatullahi alaihi, yang mana kata dia, seburuk-buruk kawan ataupun alangkah buruknya seorang kawan yang kamu masih perlu berpesan kepadanya, ingatilah aku dalam doamu. Kita terpaksa peringat kat dia selalu. Hampir Mekah lagi, jangan lupa lah tempat-tempat mustajab, doa tu aku sama. Tahulah aku nak apa kan. Dia lah kita terpaksa pesan. Tapi kalau kawan tu betul-betul baik, tak payah pesan. Dia dah tengok apa keperluan kita, apa hajat kita, apa penyakit kita, pasti dia akan doakan. Tanpa kita pesan, dia doa untuk kita. Dan doa di belakang, dia panggil doa, dia panggil di belakang lah, dia kata wara' az-zuhri. Maksudnya orang tu tak tahu kita doa untuk dia. Kalau doa di depan ni kadang-kadang ada elemen membodek. Moga-moga Datuk Seri nanti Masya Allah lah, kekal lah dalam jawatan ni semua. Tapi dalam hati kita mampu yang tapi nak bodek depan tu macam-macam kita doa pada dia. Tapi kalau doa di belakang, apa dorongan dia? Mereka ikhlaskan Allah. Bila kita doa macam tu, ya Allah akan berikanlah hidayah kepada dia. Kadang-kadang kita tak mampu nak balas. Contoh, kita di tempat tol misalnya, bukan sengaja, tapi memang tak ada duit shilling, tak ada duit langsung. Tol RM1.50, kita ada RM1, tak cukup 5%. Jadi kita cakap, tak maaf dek, memang saya tak ada duit langsung, ada RM1 ni je. Jadi tak apa, jalan. Maksudnya apa? 5% tu dia cover. Lepas tu takkan kita nak pergi bayar 5%, cari pula mana pekerja tol. Doa untuk dia. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki dia, tetapkanlah iman dia, masukkanlah dia dalam syurga. Itu di belakang dia tak tahu. Yang macam tu, dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, yang mengaminkan doa kita tu malaikat. Dan malaikat akan kata, walaka misluhu. Dan bagi kamu sama macam apa yang kamu doakan. Kamu doakan dia tetap iman, malaikat doakan kita tetap iman. Malaikat doakan insya-Allah tidak akan tertolak. Kata doakan dia supaya murah rezeki, malaikat doakan kita supaya murah rezeki. Jadi doa yang di belakang orang itu yang paling afdal. Tak perlu pesan, tak perlu kawan tu nak pesan buat kita doakan. Dan bahawa kamu tu terpaksa hidup dia dalam keadaan berjaga-jaga. Sepatutnya kawan ni seorang yang kita boleh rasa comfort. Tak apa, aku dah minta tolong kawan aku. Tapi kalau kita masih dah kata, ish, boleh lah dia ni,
Aku tak percaya sangat dia ni. Tu maksudnya bi'sal as-sadiq. Maksudnya seburuk-buruk kawan, kita dengan dia berjaga-jaga. Patut kita dengan musuh yang berjaga-jaga. Tapi ni dia mungkin step at the back, orang putih kata kan, tikam belakang ni. Tu bukan kawan yang baik. Dan kamu masih perlu meminta maaf kepadanya. Masih perlu kata sorry lah, macam tu. Sebab kawan yang baik, belum kita minta maaf dia dah maafkan. Itu yang ideal lah. Tapi zaman sekarang ni tidak banyak yang ideal. Kalau kita dapat yang kurang kejahatan dia dan banyak kebaikan dia, maka kita dah boleh jadikan dia itu sebagai kawan. Wallahu alam. InsyaAllah kuliah akan datang akan ada scattered, miscellaneous wa min adabihi, antara adab menuntut ilmu ini, dan selepas itu habis. Tapi panjang juga ni. Adab yang ke-12 ni adab yang terakhir, tapi pecahan dia tu banyak. Antara adab menuntut ilmu dia bilang satu-satu, lepas itu habis insya-Allah. Kalau tak ada halangan, saya bercadang akan memilih satu kitab. Harap-harapnya belum ada lagi lah. Kalau dah ada mungkin pilih kitab lain. Yang terbayang dalam fikiran saya adalah kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin, metod ahli ibadah, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, selepas daripada kitab ini. Tapi saya jangkakan mungkin paling tak pun 4 bulan lagi lah, sebab kelas kita ni sebulan sekali, 4 kali kuliah lagi lah pun kalau nak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatar al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.